Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadullah ta'ala wa nashkuruh. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin alladhi ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah hatta atahu al-yaqina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar thumma amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, insya-Allah pada hari ini kita akan membaca kitab Makanatus Sunnah An-Nabawiyah yang merupakan kuliah yang kita adakan pada tiap-tiap hari Selasa secara live di Facebook Baitul Salam, dan hari ini kita telah sampai pada muka surat 158 daripada kitab Makanatus Sunnah An-Nabawiyah, di bawah tajuk Asbabur Rihlah. Asbabur Rihlah, sebab-sebab dilakukan rihlah, perjalanan menuntut ilmu hadis. Mengapa ulama-ulama dahulu mereka menuntut ilmu hadis? Tuan-tuan boleh rujuk pada nota yang disediakan pada post yang lepas. Saya terlupa nak post tadi, kemungkinan admin boleh bantu nota yang lepas. Sama nota yang kita sediakan untuk minggu lepas. InsyaAllah admin akan postkan di bawah bagi yang semak, yang ingin menyemak insyaAllah. Muka surat 158. Okay. Asbabur Rihlah. Sebab-sebab diadakan rihlah, iaitu rihlah menuntut ilmu hadis. Seperti mana yang kita telah bincangkan pada pertemuan-pertemuan yang lepas, para muhadithin telah menghabiskan masa, harta dan tenaga mereka mengumpulkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Syekh telah membincangkan tentang galakan untuk mengadakan rihlah daripada ayat Al-Quran, daripada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan galakan-galakan daripada kata-kata sahabat-sahabat dan contoh-contoh peristiwa sejarah di mana sahabat bermusafir daripada satu tempat ke tempat yang lain semata-mata untuk mencari hadis. Sebahagian daripada mereka mengadakan perjalanan jejak lebih daripada 1000 kilometer semata-mata kerana satu hadis. Dan kita dah bacakan kata-kata ulama daripada kalangan tabi'in dan juga kalangan tabi'ut tabi'in dan imam-imam yang datang selepas mereka, yang menceritakan tentang kepentingan rihlah, iaitu berjalan menuntut ilmu di serata tempat untuk mendapatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam ilmu hadis, apakah sebab yang menyebabkan ulama hadis mengadakan rihlah? Ini tajuk yang kita bincangkan pada malam ini. Syekh berkata, qala al-muallif hafizahullah, al-matlab ats-tsalits asbab ar-rihlah. As-sabab ad-da'i lir-rihlati huwa al-ihtimam bid-din wal-'ilmi. Sebab yang mendorong ulama-ulama hadis mengadakan perjalanan yang jauh mencari hadis kerana al-ihtimamu bid-din. Mereka sangat mengambil berat tentang agama. Wal-ilm, dan sangat mengambil berat tentang ilmu. Wa ri'ayatis sunnati wa hifzuha, dan memelihara hadis. Memelihara hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab utama kenapa kita dapati al-Imam Bukhari rahimahullah menghabiskan harta yang diwarisi daripada bapanya, lebih kurang 1 juta dinar, 1000 dinar. Harta yang begitu banyak, dan sebahagian daripada
sebahagian daripada mereka menghabiskan keseluruhan harta yang dimiliki. Sebahagian daripada mereka bekerja untuk dapatkan bekalan yang cukup di suatu negeri, kemudian mereka pergi berpindah ke suatu negeri yang lain, menuntut ilmu di sana, kemudian mereka bekerja lagi, kemudian berpindah ke negeri yang lain. Punca utamanya semata-mata untuk memelihara agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengambil berat tentang agama dan penyebaran agama. Orang yang beriman, yang beriman tidak akan sanggup membiarkan agama yang tidak disebarkan. Takkan sanggup melihat masyarakatnya tidak mengenali sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang beriman, dia tidak memikirkan kehidupan dirinya sahaja. Sebab tu bezanya kita nak tahu pemikiran kita dengan pemikiran ulama-ulama dahulu, apa bezanya? Hidup kita dipenuhi dengan urusan-urusan personal. Kita sibuk nak fikir gaji kita bertambah. Dengan gaji yang bertambah, hidup kita makin senang, rumah kita makin besar, kereta kita makin mewah, kedudukan kita makin dipandang mulia. Kebanyakan yang kita fikirkan adalah kepentingan diri. Menyebabkan harta kita, masa kita, tenaga kita, kadang-kadang kita tidak gunakan untuk berkhidmat kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang keberadaan kita dalam agama Islam semata-mata mengambil manfaat daripada agama tersebut. Kadang-kadang keberadaan kita dalam majlis-majlis ilmu semata-mata untuk kita mengambil manfaat. Ada orang menuntut ilmu agama semata-mata mengejar satu helai sijil. Setelah dia mendapat degree, master atau PhD, helaian-helaian dikejar. Hasilnya, ilmu yang didapati tadi daripada sijil tadi hanya digunakan untuk menambahkan pendapatan peribadi ataupun keluarganya. Ada orang yang langsung tidak memikirkan tentang agama. Mereka melihat kemungkaran-kemungkaran berlaku di depan mata. Sama ada kemungkaran tersebut berbentuk syubhat ataupun syahwat. Mereka tidak pedulikan agama ini diamalkan ataupun tidak. Dan tidak sedikit di kalangan mereka yang membenci dan tidak suka kepada orang yang suka bercerita tentang agama. Keadaan ini tidak wujud pada salaf. Tidak wujud pada ahlul hadis. Ahlul hadis mereka menjadikan kehidupan mereka untuk berkhidmat kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengabdikan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menuntut ilmu hadis, kumpul hadis. Tujuannya kenapa? Untuk diwariskan kepada umat-umat yang datang selepas mereka. Kerana mereka tahu bahawa usaha mereka tidak sia-sia. Usaha mereka menyampaikan ilmu tersebut, usaha mereka kumpul hadis, tulis hadis dan sampaikan hadis bukanlah usaha yang sia-sia. Harta yang mereka keluarkan dalam mencari hadis Nabi SAW bukan harta yang sia-sia. Sebab tu kalau kita lihat dalam sejarah bagaimana ulama-ulama ini dan juga penuntut-penuntut ilmu hadis pada zaman tersebut pergi kepada satu negeri kepada negeri yang lain dengan memperuntukkan duit yang begitu banyak, mereka tidak pernah mengambil satu sen pun daripada usaha mereka. Kecuali ada di kalangan mereka yang memang sangat memerlukan. Kisah-kisah di kalangan muhadisin yang mensyaratkan supaya dibayar sedikit. Itu pun sekadar untuk cukup makan. Tidak pernah kita dapati bahawa ada orang yang mencari harta kekayaan daripada ilmu yang mereka belajar. Kerana ilmu agama itu tujuan kita belajar adalah untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala, untuk wajah Allah dan untuk kehidupan akhirat. Sebab tu, kalau ada di kalangan asatizah yang kaya, di kalangan guru-guru, di kalangan ulama yang kaya, bukan mereka kaya kerana ilmu agama mereka, tapi kerana mereka usaha luar. Di kalangan mereka yang berniaga, di kalangan mereka yang adakan pelbagai jalan untuk mendapatkan rezeki, dan itu menjadi sunnah ahlul hadis. Seperti mana kisah yang kita cerita tentang Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak seorang yang kaya raya. Seorang yang kaya raya dan beliau kumpulkan harta semata-mata untuk tuntut ilmu dan menjadi sebagai seorang sponsor kepada pelajar-pelajar hadis. Begitu juga kepada Abu Hanifah. Beliau cari harta
dan mengajarkan ilmu dan memberikan gaji kepada sebahagian daripada anak-anak muridnya. Dan dalam zaman sekarang kita dapati, kita tengok pada masyayikh di Haram sebagai contoh guru-guru yang kami pernah hidup dan melihat kehidupan mereka, walaupun saya tidak mendeklar bahawa saya anak murid Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, cuma saya hadir di sebahagian majlis beliau. Saya tak sempat habiskan semua kelas di tempat beliau. Tidak sama seperti sebahagian sahabat-sahabat yang hidup bersama Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, masyayikh-masyayikh yang lain. Kita dapat lihat bagaimana apabila waktu keluar gaji, bila keluar gaji Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, yang dapat manfaat daripada gaji itu adalah pelajar-pelajar yang bermulazamah dengan halaqah beliau. Saya pernah dapat juga, tapi tidaklah saya bukanlah pelajar-pelajar yang bermulazamah seperti mana di kalangan sebahagian sahabat-sahabat kita seperti Ustaz Abdul Rahman Abdul Rahim, seperti Ustaz Luqman, seperti beberapa orang sahabat lain lagi yang memang duduk dan sentiasa bersama dalam halaqah-halaqah Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad merupakan guru kami dan ulama besar, bekas rektor Universiti Masjid Madinah Munawwarah, dan merupakan guru yang mempunyai bilangan pelajar yang paling ramai di halaqah Masjid Nabawi selepas Syekh Muhammad Asy-Syanqiti hafizahumullah. Kita dapati bahawa gaji-gaji yang beliau dapat daripada universiti, gaji-gaji yang mereka dapat daripada pelbagai tugas yang mereka lakukan, didapati bahawa mereka gunakan untuk kegunaan untuk maslahat ilmu agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini yang kita perlu fikirkan. Berapa banyak kita menyumbang kepada agama Allah berbanding kita mengambil manfaat daripada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang bermegah-megah dengan ilmu yang didapati. Ada orang yang mencari harta semata-mata daripada ilmu yang didapati, sehingga kan yang dihiraukan bukanlah kebenaran yang dicapai, yang disampaikan. Kadang-kadang di kalangan orang-orang yang menuntut agama, yang penting mereka dapat gaji, mereka dapat hasil daripada apa yang mereka pelajari, mereka sanggup keluarkan pelbagai pandangan yang sepakat, yang sesuai dengan kehendak audiens yang dapat memberikan rezeki pada mereka, dan mereka yang dikatakan bahawa penyebab rezeki kepada mereka, kadang-kadang mereka terpaksa ubah isi kandungan agama Allah Subhanahu Wa Taala atau menyembunyikan ilmu tanpa ada maslahah yang rajihah. Dan ini satu, Allahul Musta'an, kita mohon Allah SWT jauhkan kita, kita mohon Allah mudahkan kita dalam menuntut ilmu dan jauhkan kita dari sifat-sifat begini. Sebab tu bila kita belajar tentang sifat salaf, bagaimana mereka menghabiskan masa, tenaga dan juga mereka mengorbankan segala yang mereka miliki untuk agama Allah, pengajaran yang pertama yang kita ambil ialah kita hendaklah menyediakan masa kita, sediakan sebahagian harta kita, menyumbang kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu kata Syekh, sebab pertama untuk ulama-ulama atau penuntut-penuntut ilmu hadis pada zaman tersebut mengadakan perjalanan rihlah menuntut ilmu hadis, sebabnya adalah al-ihtimamu bid-din wal ilmi wa riayati sunnah wa hifziha. Mereka mengambil berat tentang urusan agama, mereka mengambil berat tentang penyebaran ilmu, dan mereka sangat-sangat ingin sunnah itu dipelihara. Wa dzakara Ibnu Rajab fi awal syarh hadis Abi Darda, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilma. Dan Al-Imam Ibnu Rajab ketika mensyarahkan hadis Abi Darda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, barang siapa yang bersusah payah keluar menuntut dan mencari ilmu Allah Subhanahu Wa Taala sehingga akhir hadis yang kita dah baca pada mukaddimah bab ini, kata Ibn Rajab tentang orang yang bersusah payah untuk cari ilmu, apa beliau kata? Anna rajulan istafta fi mas'alatin fadulla ala man yuftihi fi baladin faqala innahu ba'id faqila lahu innahu laysa biba'idin ala man ahammahu amra dinih. Kata Ibn Rajab, sesungguhnya seorang lelaki telah bertanyakan satu masalah, telah meminta fatwa satu masalah. Kemudian ada seorang lelaki yang menunjukkan seorang guru yang dapat
menjawab soalannya, yang dapat memberikan fatwa dalam urusan yang ditanyakannya di suatu negeri yang jauh. Faqala, maka lelaki yang ingin bertanya hukum tadi berkata, innahu ba'id, sesungguhnya negeri itu berada di tempat yang jauh. Faqila lahu, maka lelaki yang yang menunjukkan tempat, ulama tersebut berkata kepadanya, innahu laisa biba'idin ala man ahammahu amra dinih. Sesungguhnya tempat itu tidak jauh bagi orang yang mengambil berat tentang urusan agamanya. Sebab kita, kalau tempat yang kita memang nak pergi, kita tak rasa jauh. Saya sendiri pada malam ini, agak lambat sedikit kita mula live tadi, lebih kurang 15 minit lambat. Kerana saya pun sampai di malam ni saya di Cameron Highland. Ada sedikit urusan dan kemudian terus naik ke sini untuk bawa keluarga dan untuk berehat sampai ada urusan yang belum selesai. Sepatutnya nak mengambil kereta di bawah sebenarnya. Oleh kerana urusan belum selesai, tak sempat. Jadi kami terus naik bermalam di sini. Oleh kerana di Cameron Highland agak tinggi pada waktu malam, waktu gelap nak naik. Namun oleh kerana kita rasa perkara ini perkara yang kita seronok, kita suka. Menyebabkan kita sanggup panjat naik di atas bukit ini dan tidak merasakan bahawa ini satu perkara susah. Puncanya kerana kita ambil berat. Kerana kita merasa adanya kepentingan terhadap perkara tersebut. Ulama' dan penuntut ilmu, tatkala mereka merasakan bahawa suatu masalah ilmu itu sangat penting, apabila mereka tanya satu ilmu dan mereka tak dapat jawapan dalam urusan agama, mereka perlukan kepada satu hukum, pengetahuan, perlu tahu satu hukum, mereka tak dapat jawapan. Bila ditunjukkan suatu negeri bahawa ada seorang yang alim yang boleh jawab soalan kamu, mereka akan pergi kerana kesusahan dan kepayahan tersebut dibayar dengan hasil yang hasilnya adalah ilmu. Dan mereka tidak akan merasa berat. Dan itu dah kata Ibn Rajab Al-Hanbali dalam ketika dia mensyarahkan hadis man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, beliau berkata bahawa sesungguhnya orang tempat yang jauh itu tidaklah dianggap jauh bagi orang yang mengambil berat tentang urusan agamanya. Okey, ini mukaddimah. Kemudian Syekh kata, "Thumma inna hunaka asbaban khassah fi kulli jailin min ajyal riwayati da'at lirrihlati fi talabil hadis." Kemudian terdapat sebab-sebab secara spesifik bagi tiap-tiap generasi daripada generasi-generasi yang berada di zaman riwayah untuk mengadakan rihlah menuntut hadis Nabi SAW dengan adanya sebab-sebab yang tersendiri. Sebab umum, semua mereka pentingkan agama, semua mereka mengambil berat tentang penyebaran ilmu dan semua mereka cintakan sunnah Rasulullah SAW. Sebab mereka bersusah payah cari ilmu. Namun kata Syekh, telah dilihat dari sejarah dari satu generasi kepada generasi yang lain, didapati bahawa ada sebab-sebab khusus yang mendorong mereka mengadakan perjalanan mencari ilmu di tempat yang jauh. Fa fi jailis sahabah, pada generasi zaman sahabat, tujuannya adalah lisama'i hadisi lam yasma'hu as-sahabiyyu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aw litathabbuti min hadisi yahfazuhu. Pada zaman sahabat, tujuan sahabat pergi menuntut ilmu, pergi mengadakan perjalanan ke suatu tempat yang jauh, tujuannya adalah untuk mendengar hadis Nabi SAW yang mereka tidak dengar langsung daripada Nabi SAW. Ini contohnya kisah yang kita sebutkan, hadis Jabir. Jabir bin Abdullah, bila mendengar satu hadis daripada Rasulullah SAW, daripada seorang yang mendengar daripada seorang tabi'in yang memberitahu bahawa ada seorang lelaki yang tinggal di Syam yang memberitahu hadis padaku, dan lelaki itu merupakan seorang sahabat. Jabir bin Abdullah terus bergegas daripada Madinah Munawwarah pergi ke Syria, pergi ke Syam mencari lelaki tadi, dan diketahui bahawa lelaki tersebut adalah sahabat bernama Abdullah bin Unais. Perjalanan beribu kilometer tadi
semata-mata untuk mendengar satu hadis yang beliau tidak pernah dengar dari Nabi SAW. Jadi untuk tujuan pertamanya adalah untuk mendengar hadis. Sahabat, kenapa sahabat mengadakan rihlah? Tujuannya untuk mendengar satu hadis yang beliau tidak pernah dengar daripada Nabi SAW daripada mulut sahabat sendiri. Daripada mulut sahabat sendiri. Jabir bin Abdullah, kalau duduk di Madinah sahaja, beliau dah jumpa dah hadis tersebut. Jabir bin Abdullah tahu hadis berkaitan hadis mazalim yang kita dah bacakan pada dua pertemuan yang lepas. Jabir bin Abdullah dengar hadis. Ada seorang anak murid yang datang belajar dengan Jabir, beritahu bahawa beliau dengar satu hadis daripada Abdullah bin Unais yang tinggal di Syam, seorang sahabat pada Syam. Ketika Jabir bila Jabir dengar hadis tadi, sepatutnya Jabir rasa cukup. Ilmu dah dapat, hadis tak dapat. Tapi beliau tak merasa cukup kerana beliau tidak mendengar langsung daripada mulut sahabat yang mendengarkannya daripada sahabat yang lain. Jadi tujuannya adalah untuk mendengar satu hadis yang tidak pernah didengari oleh sahabat tersebut langsung daripada Nabi SAW. Atau tujuan yang lain, kata Syekh, aulit tathabbuti min hadisi yahfazuhu, atau untuk memastikan hadis yang telah dihafal tadi adalah betul-betul seperti mana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Seperti mana Abu Ayyub Al-Ansari daripada Madinah Munawwarah pergi ke Mesir, bertemu dengan Uqbah bin Al-Harith. Perjalanan dalam lebih pada 1000 km tersebut, pergi semata-mata untuk memastikan hafalan beliau terhadap hadis Nabi SAW itu adalah betul. Apa yang beliau dengar tidak silap. Ini dua sebab kenapa sahabat yang disebutkan oleh Syekh, kenapa sahabat mencari ataupun mengadakan rihlah untuk menuntut hadis. Sebab wa fi jail tabi'in, dan pada generasi zaman tabi'in, pada generasi sahabat. Sahabat adalah orang-orang yang hidup di zaman Nabi SAW. Siapa yang jumpa dengan Nabi SAW, beriman dengannya dan mati dengannya dalam keadaan Islam. Sahabat, man laqiya Rasulullah SAW mu'minan bihi wa mata ala dhalik. Sahabat. Kemudian pada zaman tabi'in, iaitu man laqiya ahadus sahabah. Siapa yang pernah belajar daripada salah seorang daripada sahabat, pernah bertemu dan belajar bersama sahabat, wa mata ala Islam, dan mati dengan Islam. Daripada zaman tabi'in, iaitu anak-anak murid sahabat, kenapa mereka mengadakan perjalanan? Sebabnya adalah, kata Syekh, tafarruqu ashabin Nabi SAW fil amsar. Sebabnya kerana sahabat-sahabat Nabi SAW itu pada zaman tabi'in, sahabat-sahabat Nabi, iaitu ulama-ulama pada zaman tersebut berada di negeri yang berbeza-beza. Jadi mereka pergi ke satu tempat yang lain kerana mencari ulama, mencari orang alim, mencari sahabat Nabi SAW. Oleh kerana sahabat Nabi tinggal di banyak tempat, banyak negeri, maka didapati bahawa golongan tabi'in, mereka bermusafir daripada satu guru kepada guru yang lain yang berada di tempat yang berbeza. Wa kana 'inda ba'dihim ma laysa 'inda al-akhar fahtija lirihlati ilaihim. Dan sebahagian daripada hadis dimiliki oleh sebahagian sahabat dan tidak dimiliki oleh sahabat yang lain, maka perlu diadakan rihlah untuk mengumpulkan hadis tersebut. Ini sebab pada zaman tabi'in. Pada zaman sahabat nak dengar hadis dan nak confirmkan hafazan. Pada zaman tabi'in pergi mencari guru. Punca mereka bergerak adalah mereka cari guru-guru pada zaman tersebut, itu sahabat-sahabat, mencari sahabat-sahabat dan mereka cuba kumpulkan hadis-hadis yang ada pada tiap-tiap guru atau tiap-tiap sahabat yang diketahui. Kemudian summa zaharat asbabun ukhra. Kemudian selepas pada zaman tabi'in ada sebab-sebab yang lain. Kenapa mereka perlu adakan rihlah? Jadi sebab yang atas masih lagi kekal, kepentingan tentang mengambil berat tentang agama. Kenapa mereka berjalan mengambil berat tentang agama, mengambil berat tentang sunnah, mengambil berat tentang ilmu dan penyebarannya, dan mereka ingin mendengar hadis Nabi, mereka ingin memastikan hafazan mereka, mereka ingin mencari guru-guru orang alim di serata tempat. Tapi ada lagi sebab yang lain, iaitu katahaqquqi minal ahadith. Tahaqquqi
minal ahadith, untuk memastikan kesahihan suatu hadis. Yang tadi tersebut untuk memastikan hafazan. Sudah pasti apa yang hafal itu betul. Cuma nak pastikan lafaznya sama tidak seperti Nabi sebutkan. Itu zaman sahabat. Pada zaman, selepas zaman tabi'in, berlakunya sebab nak pastikan kesahihan suatu hadis. Kerana pada zaman mereka telah wujudnya orang yang menipu. Alhamdulillah. Telah timbulnya penipuan terhadap hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tujuan mereka adalah bila mereka terima satu hadis, mereka dah dengar, mereka tak terus menyebarkan. Ini suatu sifat yang sangat-sangat penting untuk penuntut ilmu hadis. Tatkala mendengar suatu hadis, mereka tidak terus menyebarkan. Mereka hafal, mereka catat, kemudian catatan tadi perlu dirujuk kepada sumbernya. Ditahakkuk untuk memastikan hadis tadi benar-benar datang daripada sumber yang disebutkan. Suatu mereka bila dikatakan bahawa mereka dengar satu hadis, seorang lelaki datang beritahu di Madinah Munawarah bahawa hadis sekian didengar daripada ulama sekian di kalangan tabi'in yang tinggal di Syam. Maka pelajar Madinah yang mendengar daripada seorang lelaki yang sampaikan hadis tadi pergi ke Syam mencari ulama yang disebutkan namanya dalam riwayat tersebut, sehingga mereka dapat ambil ilmu daripada sumbernya. Sebab itu ditahaqquqi min al-hadis, untuk memastikan kesahihan suatu hadis. Wa ma'rifati masadiriha wa makharijha, dan mengetahui sumber dan tempat keluarnya hadis tersebut. Wa ta'arrufi ala ilaliha. Sebab seterusnya adalah untuk mengetahui illah-illah hadis. Illah-illah hadis artinya suatu kelemahan dari kelemahan sanad yang berlaku dengan secara tersembunyi. Kadang-kadang suatu hadis adanya illah. Zahirnya nampak macam sahih, tak ada masalah. Namun bila mereka mengadakan perjalanan, didapati bahawa guru yang disebutkan dalam sanad, walaupun hidup sezaman dan tempat yang berdekatan, namun kadang-kadang didapati lepas mereka mengadakan rihlah, mereka dapat tahu maklumat bahawa guru yang berada di sanad di bawah tidak pernah mengambil ilmu langsung daripada guru yang di atas. Artinya akan adanya illah. Illah artinya adanya penyakit-penyakit yang ataupun adanya kelemahan-kelemahan di segi sanad yang tidak diketahui secara zahir. Dan tujuan yang lain adalah wa mudhakaratil huffaz. Dan tujuan seterusnya ialah untuk mengulang kaji, untuk saling mengulang kaji di kalangan hufazul hadis. Jadi tujuan seorang pelajar pergi ke suatu negeri mencari muhadis yang lain, tujuan mereka adalah sebahagian selain daripada mendengar hadis, tujuan mereka adalah untuk mengulang kaji sama-sama hadis-hadis yang pernah dihafal, mengulang kaji sesama pelajar hadis. Ini sebab yang ketiga pada sebab yang berlaku pada zaman selepas zaman tabi'in. Kemudian kata Syekh, wa kana min akbari asbabir rihlati 'inda al-muhaddithin talbul 'uluwi fil isnad. Dan sesungguhnya antara sebab yang paling utama dalam melakukan rihlah di sisi muhaddithin adalah mereka mencari sanad yang paling tinggi. Mencari sanad yang paling tinggi. Sanad yang mereka dapat daripada guru mereka ada sanad yang sahih. Contohnya seorang pelajar mendengar ilmu daripada seorang guru yang belajar di Madinah Munawarah. Jadi gurunya thiqah dan juga guru kepada gurunya thiqah dan sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun mereka tidak berpada dengan sanad yang rendah. Mereka tidak berpada untuk mendengar daripada gurunya yang thiqah di tempatnya. Mereka mengadakan rihlah untuk mendengar langsung daripada mulut guru yang diambil oleh gurunya. Dan ini dinamakan sebagai talbul uluwi fil isnad. Talbul uluwi fil isnad. Mencari sanad yang tinggi mencari perawi yang paling tinggi dalam sanad. Sebab itu dalam pelbagai bidang ilmu diketahui siapakah yang sanad yang paling tinggi di dunia sekarang. Contohnya ilmu qiraat. Dalam ilmu qiraat tiap-tiap
tiap-tiap qiraat itu diketahui siapakah yang mu'in sanad yang paling tinggi di dunia ini. Ada orang sanggup pergi untuk mendapatkan sanad tersebut. Walaupun kepentingan sanad pada zaman sekarang tidak sama seperti kepentingan sanad pada zaman pembukuan hadis Nabi SAW. Zaman sekarang kita nak tahu hadis sahih, tak perlu kita nak cari pergi ke nak cari sanad tu sampai pada kita. Cukup kita semak sanad tu sampai kepada kitab yang kita rujuk. Sebab tu bila selepas pada zaman ini, setelah mereka dibukukan, seperti Imam Bukhari rahimahullah telah bukukan kitab Sahih Bukhari dengan sanad yang sampai kepada beliau. Imam Bukhari mengambil daripada gurunya mengambil daripada gurunya sampai kepada Rasulullah SAW. Kajian sanad cukup sampai kepada Imam Bukhari. Kemudian kita macam mana nak tahu kitab Sahih Bukhari betul atau tidak sampai kepada kita? Hendaklah kita mengambil kajian terhadap nuskhah yang betul. Nuskhah yang betul. Sebab tu adanya ilmu tahqiq kitab. Untuk diketahui bahawa sumber yang ada di depan yang kita guna pakai sebagai sumber rujukan sebelum kita taib dan cetak itu adalah nuskhah yang betul. Daripada tulisan tangan yang diketahui bahawa tulisan tersebut memang tulisan al-imam yang disebutkan sebagai penulis ataupun merupakan salinan dari yang betul daripada kitab yang asal. Itu bidang ilmu dalam bidang tahqiq, dalam tahqiq turas Islami. Okey. Jadi untuk sanad, kepentingan sanad pada zaman mereka, pada zaman sebelum pembukaan hadis, ianya merupakan satu sangat-sangat penting. Berbeza pada zaman kita sekarang. Zaman sekarang tidak disyaratkan ilmu itu bersanad. Zaman sekarang disyaratkan ilmu itu diambil daripada sumber yang betul dengan kefahaman yang betul. Sebab tu ada orang yang kadang-kadang bila ada fenomena, alhamdulillah fenomena yang baik. Ada guru sekian bawa sanad, guru sekian ada sanad. Jadi orang mengejar sanad. Sehingga kadang-kadang mereka kejar dapatkan satu sanad, sedangkan sanad itu sanad hadis yang lemah. Tak ada masalah. Kita mengambil sanad walaupun hadis yang lemah. Namun ada di kalangan orang awam memahami bahawa hadis yang dhaif yang diambil dengan sanad lebih baik daripada hadis sahih yang diambil dari sumber yang betul. Ini satu kesalahan dalam cara menuntut ilmu. Zaman sekarang yang paling penting ialah kita mengambil ilmu daripada sumber yang telah pun disiapkan oleh ulama, yang telah ditulis oleh ulama. Ambil sumber daripada tempat yang betul dan kita faham dengan cara yang betul. Kalau ditambahkan dengan sanad, jadi contohnya kita jumpa hadis Sahih Bukhari, cukup untuk kita kenal hadis sahih pada Sahih Bukhari dan cara kita faham dengan betul. Kemudian hadis dalam Sahih Bukhari ada sanadnya ke bawah. Walaupun hadis itu telah dibukukan, Imam Bukhari juga mengajarkan hadis tersebut kepada muridnya. Muridnya mengajarkan kepada muridnya. Sebahagian daripada hadis-hadis yang tercatat dalam kitab-kitab masih lagi bersambung sanadnya kepada zaman imam-imam selepasnya. Sebab itu kita dapati bahawa Al-Imam Baihaqi rahimahullah menulis, mengeluarkan hadis-hadis yang telah diriwayatkan dalam kitab-kitab sebelumnya, namun dengan sanad beliau sendiri, iaitu sanad sampai kepada beliau. Jadi tidak ada masalah untuk kita dapatkan sanad tersebut. Namun oleh kerana zaman kita yang sangat jauh daripada zaman Nabi SAW, sanad terlalu panjang dan rijal, nama-nama manusia ataupun perawi-perawi yang ada di tengah tersebut kebanyakannya tidak dikenali, maka sanad pada zaman sekarang hanyalah meneruskan tradisi ulama-ulama dahulu. Meneruskan tradisi, menghidupkan cara ulama-ulama dahulu menuntut ilmu hadis, namun kepentingannya tidak seperti pada zaman yang kita bincangkan. Jadi bila kita sebut tentang menuntut talbu ulul isnad, menuntut isnad yang tinggi dalam kitab ini, tidak sama seperti zaman sekarang kita pergi cari sanad. Sanad zaman kita tidak lebih daripada menghidupkan sunnah. Menunjukkan sunnah, cara menuntut ilmu pada ulama dahulu, dan cara yang kedua adalah untuk kita mendapatkan kefahaman yang sahih. Bila kita dapat suatu sanad daripada guru, jadi kita dapat fahaman yang tepat berkaitan dengan, atau fahaman yang lebih dekat berbanding dengan orang yang hanya terima sumber biasa. Kita jumpa dengan orang yang dapat dengan sanad, kita harapkan supaya guru tersebut dapat memahami hadis lebih daripada, atau memahami suatu sanad yang dipegang itu, apa yang terkandung sanad tersebut, apa yang diriwayatkan tersebut, dan mereka dapat faham lebih baik.
Cuma kedua-dua perkara ini tidak boleh dijadikan sebagai sumber mutlak. Kebanyakan sanad-sanad yang ada pada zaman sekarang, hampir semua sanad yang ada zaman sekarang, kalau kita kaji dengan cara al-hadis, memang sanad yang dhaif. Sanad yang dhaif kerana banyak rijal yang dalam sanad tersebut tidak dikenali. Saya sendiri kalau sanad-sanad, sebahagian sanad yang saya pernah ambil daripada sebahagian guru, memang kalau kita semak balik semua sekali, tanya pada guru sekalipun, mereka kata ada sebahagian bernama-nama yang tercatat itu, malah banyak di kalangan nama-nama tersebut tidak dikenali, dan tujuan kita mendapatkan sanad hanyalah untuk menghidupkan sunnah cara orang zaman dahulu menuntut ilmu hadis. Itu mana kita tiru mereka dan mengambil berkat dengan cara mereka menuntut ilmu. Okey, qala al-Imam Ahmad, berkata al-Imam Ahmad, talbu uluwil isnadi min ad-din. Mencari sanad yang tinggi itu adalah sebahagian daripada agama. Kenapa sebahagian daripada agama? Kerana menuntut sanad yang tinggi itu sebahagian daripada tuntutan ilmu hadis. Ilmu hadis, hadis diriwayatkan secara disampaikan kepada kita secara riwayat. Maksudnya ada riwayat daripada rijal, daripada satu sanad, daripada satu generasi kepada generasi yang lain. Makin jauh suatu masa, makin banyaklah perawi. Bila kita dapat singkatkan ruwat, kita jumpa sanad yang tinggi, kita dapat singkatkan perawi. Kita dapat jumpa guru yang direct, seorang guru dapat ilmu daripada seorang guru, kita dapat jumpa guru pada guru kita telah memendekkan sanad dan telah memudahkan kerja ulama-ulama yang mentahqiqkan hadis. Jadi ulama tidak perlu merujuk lagi kepada lelaki yang sanadnya rendah. Mereka terus semak sanad yang lebih tinggi. Memudahkan kerja orang yang mentahqiqkan dan juga menjadi hadis jadi lebih selamat. Lebih selamat kerana sanadnya diriwayatkan dengan perawi-perawi yang lebih sedikit. Dan itu adalah sebahagian daripada kepentingan agama. Wa qala al-Hafiz Abu al-Fadl al-Maqdisi, ajma'a ahlu naqli ala talabihim al-ulu wa madhihi iz law iktasaru ala sama'ihi binuzulin lam yarhal ahadun minhum. Kata al-Maqdisi, al-Imam Abu al-Fadl al-Maqdisi berkata, ahlul hadis telah ijma' bahawa digalakkan menuntut hadis ulul isnad, digalakkan menuntut sanad yang tinggi, dan mereka memuji usaha tersebut. Kerana kalaulah ahli hadis merasa cukup dengan mendengar sanad yang rendah, sudah pasti tidak adanya perjalanan rehlah-rehlah yang diadakan oleh mereka. Jadi ahli hadis mereka semua sepakat mengatakan bahawa rehlah ini sangat penting, kerana kalau tidak penting mereka tidak akan melakukannya. Jadi ahli hadis sepakat bahawa menuntut sanad yang tinggi itu penting. Kalau mereka tak anggap perkara ini penting, sudah pasti mereka tidak akan mengadakan rehlah. Okey, ini adalah sebab-sebab berlakunya rehlah. Kemudian kita berpindah pada tajuk yang berkaitan rehlah, ialah min ashhari man urifa birrihlati minal ulama. Bab yang menerangkan tentang contoh-contoh perawi-perawi yang terkenal dalam bab rehlah. Rehlah yang dilakukan oleh ulama. Aqada ar-Ram Hurmuzi fil Muhaddis al-Fasil باب الراحلون الذين جمعوا بين الأنصار ورتبهم على الطبقات وذكر في كل طبقة أشهر من رحل وممن ذكر. Al-Imam Ar-Ram Hurmuzi dalam kitab beliau Al-Muhaddis Al-Fasil, iaitu kitab mustalah, beliau telah meletakkan satu bab yang bertajuk Ar-Rahilun Alladhina Jama'u Bainal Amsar. Orang-orang perawi-perawi hadis yang mengadakan rehlah, yang telah pergi ke banyak negeri, yang menggabungkan negeri-negeri yang dikadirkan sebagai negeri-negeri yang ada ilmu padanya. Warattabahum ala tabaqat, dan Imam Ar-Ram Hurmuzi membahagikan mereka, menyusun mereka kepada beberapa level tabaqat. Wa dzakara fi kulli tabaqah ashhara man rahala, dan pada tiap-tiap tabaqah, tiap-tiap level itu disebutkan nama orang-orang yang paling masyhur dalam tabaqah tersebut. Wa mimman dzakara,
antara yang disebutkan wahid Abdullah ibn Mubarak. Dalam kitab Al-Imam Ar-Ram Hurmuzi, beliau menyebutkan Abdullah bin Mubarak. Antara perawi ataupun ulama hadis yang disebutkan namanya adalah Abdullah bin Al-Mubarak. Jama'a bainal Yaman wal Iraq wa Mesir wa Misri wal Jazirati wa Syam wa Misra. Jama'a bainal Yamani wal Iraqi wa Misra wal Jazirati wa Syam. Abdullah bin Mubarak telah bermusafir ke negeri-negeri berikut. Beliau telah menggabungkan antara negeri Yaman, mengumpul hadis daripada ulama-ulama Yaman. Kemudian beliau pergi kumpulkan ilmu di negeri Iraq. Kemudian mereka kumpulkan ilmu dan hadis di negeri Mesir. Kemudian beliau pergi ke Al-Jazirah. Dan kemudian beliau pergi ke Syam. Syam. Ini Abdullah bin Mubarak yang meninggal pada tahun 181, seorang tabi'in yang ma'ruf, malah antara tabi'in terbaik. Abdullah bin Al-Mubarak. Abdullah bin Mubarak, kisah beliau saya sebut tadi, seorang yang kaya. Pada suatu ketika, Abdullah bin Mubarak ini daripada Ahli Basrah. Pada suatu ketika, beliau pergi haji, dan ramai di kalangan penduduk di kampung tersebut ingin pergi haji sama-sama. Zaman sekarang ni orang buat travel agency. Tapi Abdullah bin Mubarak tidak buat travel agency, tapi orang-orang kampung ingin serta bersama Abdullah bin Mubarak pergi ke Mekah buat haji. Daripada Basrah, Abdullah bin Mubarak bawa orang kampung beliau kata, okey, siapa nak ikut, sediakan duit yang cukup, letakkan pada aku. Nanti kamu perlukan apa-apa, minta pada aku. Abdullah bin Mubarak bawa kumpulan daripada kampung beliau ni, dalam puluhan orang, pemuda-pemuda daripada negeri beliau di Basrah. Kalau saya silap mungkin betul kan, di negeri Iraq sama ada Basrah, yang saya ingat adalah Basrah. Kumpulkan daripada kampung beliau, pergi berjalan ke negeri-negeri, daripada Basrah sampailah kepada Najd. Kemudian disampai di Najd, orang-orang kampung minta duit, mereka nak beli barang, dan beli makanan dan kelengkapan. Abdullah bin Mubarak membelikan mereka. Kemudian sampai ke Madinah Munawwarah, mereka minta lagi duit yang mereka letakkan kepada Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak sediakan duit, dan Abdullah bin Mubarak tunjukkan pasar, dan Abdullah bin Mubarak minta supaya mereka beli barang-barang yang tidak wujud di negeri mereka untuk dijadikan sebagai hadiah ataupun dijadikan sebagai barang simpanan hasil berkenangan mereka keluar ke haji. Dan mereka pun minta duit, Abdullah bin Mubarak bagi. Sehinggalah daripada satu negeri kepada satu negeri sampai ke Makkah Al-Mukarramah. Sepanjang di Makkah Al-Mukarramah, duit yang dibelanjakan daripada duit yang diambil balik daripada Abdullah bin Mubarak. Sampai balik semula satu tempat sampai ke negeri tempat mereka. Selepas selesai, mereka tanya, adakah masih ada berbaki duit? Kata Abdullah, duit masih baki. Bayangkan duit daripada tempat mereka berjalan beberapa bulan sampai ke Mekah, balik semula ke negeri mereka tanya, adakah duit masih ada? Kata Abdullah, masih ada. Cukup untuk apa? Cukup untuk baiki rumah kamu. Jadi tiap-tiap yang ada, mereka beli pintu, ada yang baiki rumah, semua selesai. Habis selesai, mereka kata, kami tak rasa bahawa duit masih berbaki. Orang kampung cakap apa? Kami tak rasa bahawa duit tu masih ada. Cuba beritahu pada kami, masih ada duit atau tidak? Kata Abdullah bin Mubarak, masih ada. Kemudian beliau keluarkan balik duit dalam simpanan beliau. Semua duit masih kekal seperti seadanya. Masih berada ikatan. Abdullah bin Mubarak tidak menyentuhnya kerana beliau ingin membantu. Tetapi dengan cara beliau ingin melihat kesungguhan bagaimana orang-orang kampung beliau benar-benar telah bersiap sedia untuk melakukan ibadah haji, kerana haji hanya diwajibkan kepada orang-orang yang mampu. Jadi orang yang berusaha sungguh-sungguh kumpul duit, beliau ambil duit tersebut. Bila pulangkan duit, dan sebenarnya semua yang beliau keluarkan tadi adalah hasil daripada duit, datang daripada duit beliau sendiri. Dan inilah dia antara ulama besar yang kaya, antaranya Abdullah ibn Al-Mubarak. Abdullah ibn Al-Mubarak. Dan kisah beliau banyak. Kisah Abdullah Mubarak sangat banyak, sehingga ada sebahagian daripada kitab-kitab yang hanya kumpulkan kisah-kisah daripada tabi'in besar ini, iaitu Abdullah bin Mubarak.
Kemudian yang kedua, jadi Abdullah bin Mubarak, beliau telah pergi menuntut ilmu di Yaman, di Iraq, di Mesir, di Jazirah, di Syam. Beliau pergi ke sana, semuanya menggunakan duit sendiri, dan juga menghabiskan masa dan tenaga semata-mata untuk kumpulkan hadis Nabi, dan mereka tidak sedikit pun mengambil hasil daripada ilmu yang mereka tuntut tersebut, kerana mereka hanya mengharapkan agama Allah Subhanahu Wa Taala terpelihara, hanya mereka mengharapkan hadis yang diajarkan adalah hadis yang sahih. Ini sangat-sangat penting, sangat-sangat penting. Ramai di kalangan orang kita tidak menghiraukan kesahihan hadis. Ramai di kalangan masyarakat kita tidak mempedulikan usaha-usaha yang telah dilakukan oleh ulama-ulama dahulu. Ulama hadis menghabiskan tenaga mereka, menghabiskan umur mereka untuk memastikan dan membezakan antara hadis yang sahih dengan yang dhaif, antara yang dhaif dengan yang maudhu'. Tiba-tiba sampai pada zaman kita, kita tidak mempedulikan usaha tersebut. Seolah-olah tidak ada gunanya usaha mereka. Sebab itu bagi pandangan yang mengatakan bahawa tak ada masalah kita gunakan hadis sama ada sahih tak sahih atau maudhu' atau tidak, boleh pakai. Ini adalah pandangan yang sangat jauh. Berbeza daripada orang yang bercerita tentang mengamalkan hadis dhaif yang cukup syarat untuk diamalkan dalam bab fadha'il a'mal. Itu tak masuklah. Tapi ada orang, saya dulu di Facebook, saya tak tahu sekarang masih ada atau tidak, ada page, kempen beramal dengan hadis dhaif. Ini suatu kempen yang sesat. Kempen yang mengajak manusia kepada kebatilan. Kita, dalam beramal hadis, kita akur bahawa tidak semestinya semua hadis yang kita hafal dan ilmu yang kita dapat itu benar-benar sahih 100%. Kerana ia terbuka kepada kritikan, masih terbuka kepada kajian. Namun, yang menjadi perkara yang kita cari, yang kita usahakan adalah beramal dengan yang sahih. Dan dalam keadaan kita tidak menafikan bahawa mungkin ada di sebahagian daripada hadis yang kita hafal, hadis yang kita percaya dan kita beramal dengannya, berkemungkinan ada hadis yang lemah. Namun, tidaklah kita menjadikan bahawa berkempen supaya beramal hadis yang lemah. Kita mengajak manusia mengamalkan hadis yang sahih. Selagi ada hadis yang sahih, lebih sahih kita galakkan manusia cari ilmu dan beramal dengannya. Manakala hadis-hadis yang lemah, yang menceritakan tentang fadail, yang tidak menetapkan atau tidak memperkenalkan suatu amalan baru, hanya menyebutkan kelebihan amalan kepada amalan yang sedia sabit dalam hadis yang sahih, kita terima. Kenapa ulama membenarkan hadis dhaif diguna pakai? Sebahagian ulama, tidak semua. Kenapa sebahagian ulama membenarkan hadis dhaif diamalkan ataupun beramal dengan hadis yang lemah? Bukan kerana hadis lemah tadi membawa sebarang hukum suatu perkara, tidak. Hadis lemah tadi hanya menyebutkan fadail, kelebihan-kelebihan yang terdapat pada suatu amalan, yang amalan tersebut merupakan amalan yang memang sabit dalam Al-Quran atau sunnah yang sahih, atau sabit dengan ijma'. Bila dah sabit amalan tersebut, hadis sahih tadi tidak ada fungsi untuk mengadakan suatu amalan. Hadis tersebut hanya menyebutkan kelebihan suatu amalan yang sedia wujud. Zaman sekarang, ada orang bawa hadis yang lemah. Malah ada hadis yang palsu. Dan hadis tersebut mengajarkan suatu amalan. Hadis tersebut memberikan, ajar satu amalan. Dan amalan itu merupakan amalan yang tidak sabit dalam hadis-hadis yang sahih, ataupun dalam ayat Al-Quranul Karim, ataupun dalam mana-mana kata-kata ulama, tidak merupakan satu sumber yang sahih. Kemudian hadis yang lemah, yang tidak sekadar menyebutkan tentang fadilat, malah memperkenalkan suatu amalan, mereka kempen manusia beramal dengan amalan tersebut. Ini suatu dakwah yang batil. Ini suatu kempen yang sangat batil, yang jauh daripada tujuan syariat itu diturunkan. Tujuan kita menuntut ilmu adalah mencari kesahihan. Tujuan kita menuntut ilmu adalah mencari kesahihan dalam satu perkara. Dalam keadaan kita tidak declare bahawa semua ilmu yang kita dapat semuanya sahih dan tak ada dikritik. Apa yang kita cari, bahawa perkara yang paling sahih masih terbuka kepada kajian.
Sekiranya ada orang dapat membuktikan bahawa hadis yang kita amalkan tadi lemah, kita perlu kaji, lihat. Kalau benar-benar tidak sabit, kita perlu tinggalkan. Sebab tu perlu kita faham beza antara hadis dhaif dengan amalan yang tidak sabit daripada hadis yang sahih. Hadis yang dhaif dengan amalan yang dhaif tidak sama. Hadis yang dhaif boleh diamalkan dalam bab fadail. Tapi hadis dhaif yang memperkenalkan suatu amalan, ia tidak sabit. Suatu masalah-masalah yang dikaitkan dengan masalah bid'ah, yang memang pelakunya mengaku bahawa ia adalah bid'ah, perkara baru, cuma sebahagian daripada mereka mengatakan ini bid'ah yang hasanah, bid'ah yang baik. Sudah pasti, kalau namanya bid'ah, sudah pasti tidak sepatutnya ada hadis. Tidak sepatutnya ada hadis. Kerana kita sepakati bahawa masalah itu memang masalah yang baru. Masalah yang amalan baru yang diada-adakan. Menjadi satu masalah masyarakat di kalangan kita, sebahagian daripada amalan yang telah pun diketahui bahawa ia bid'ah. Cuma manusia khilaf, adakah bid'ah itu ada di kalangan ulama yang kemudian bincangkan adakah wujud bid'ah hasanah atau bid'ah dalalah ataupun semua bid'ah adalah dalalah. Ikut hadis semuanya adalah dalalah. Ikut hadis semuanya adalah dalalah. Tapi yang saya nak bincangkan, nak beritahu bahawa ada sebahagian daripada amalan yang telah disepakati bid'ahnya. Cuma mereka khilafkan adakah bid'ah tersebut bid'ah adakah wujud atau tidak bid'ah yang baik. Tiba-tiba amalan yang telah disepakati bahawa ianya suatu perkara bid'ah tadi, tiba-tiba datang pelbagai hadis menyokong amalan tersebut. Kita kata dari mana? Dari mana? Amalan tersebut sendiri pun telah dibincangkan. Lepas tu kita nampak kitab-kitab, kadang-kadang buku-buku, artikel yang ditulis, mereka akur bahawa hukum ini adalah perkara bid'ah Nabi tak pernah buat. Tiba-tiba ada hadis yang menceritakan tentang kelebihan amalan tersebut. Ini hadis palsu, hadis lemah, ataupun hadis-hadis yang memang tidak jadi hujah, yang tidak boleh kita beramal dengannya. Berbeza daripada kita ada ayat Quran, hadis Nabi SAW, amalan contoh qiyamul lail, amalan solat duha, amalan yang telah sahih. Kemudian ada hadis yang menerangkan tentang kelebihan qiyamul lail, kelebihan duha, kelebihan zakat, kelebihan puasa, kelebihan haji, dan kelebihan tersebut hadis yang lemah. Lemahnya juga tidak terlalu lemah. Artinya, lemah yang ada kemungkinan untuk menjadi hasan. Cuma tidak ditemukan sokongan daripada riwayat yang lain. Kalau ada sokongan, dia akan naik jadi hasan. Oleh kerana ulama tidak temukan sokongan daripada riwayat-riwayat yang lain, yang dinamakan sebagai mutaba'at ataupun syawahid dalam ilmu mustalah. Okay. Apabila ulama tak temukan hadis-hadis yang jadi tabi' atau jadi mutabi' kepada hadis yang lemah tadi, maka hadis yang lemahnya sedikit, yang menunggu mutaba'at atau syawahid untuk menguatkan hadis itu menjadi hadis yang hasan, hadis begini yang boleh kita amalkan. Bukan hadis yang terlalu lemah, yang mana perawinya dikategorikan sebagai perawi yang memang sangat lemah. Apatah lagi hadis yang palsu. Sebab tu ada orang ketika mereka mengajak kepada suatu amalan-amalan bid'ah, seolah-olah mereka mengatakan bahawa dalam beramal tidak perlu kepada hadis. Dalam beramal tidak perlu kepada hadis. Jadi apa? Kalaulah amalan kita boleh buat hanya gunakan akal kita, kata amalan tu perkara bid'ah itu boleh jadi baik hanya dengan menggunakan akal kita, maka apa perlunya kita kaji hadis Rasulullah SAW, dan apa perlunya kita mengkaji tentang penat lelah ulama hadis mencari hadis Nabi SAW. Sebab tu dalam ilmu hadis itu tidak dipandang tinggi oleh golongan yang suka melakukan bid'ah. Mereka tidak menganggap bahawa usaha-usaha yang dilakukan ulama hadis itu usaha yang murni. Malah sebahagian mereka sangat marah apabila ada orang memperkenalkan ilmu hadis, sangat marah apabila ada orang yang bercerita tentang kesahihan satu hadis ataupun tidak, membincangkan tentang kesahihan sebuah hadis. Wallahul musta'an. Seterusnya, Syekh bawakan contoh pertama, Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak telah menuntut ilmu di zaman beliau. Negeri yang terkenal adalah, di semua negeri yang terkenal pada zaman tersebut, beliau telah bermusafir kepadanya. Beliau kumpulkan ilmu daripada ulama Yaman, Iraq, Mesir, Jazirah dan Syam. Kemudian, contoh yang kedua ialah Asad bin Musa. Asad bin Musa, beliau adalah Asad bin Musa Al-Umawi.
dikenali dengan gelaran Asadus Sunnah, singa sunnah. Nama beliau Asad, Asad bin Musa. Asad bin Musa adalah singa sunnah. Asad bin Musa bin Ibrahim bin Khalifah bin Al-Walid. Beliau adalah putera khalifah. Beliau adalah putera khalifah ataupun cucu kepada khalifah Al-Umawi. Jadi ulama hadis bukan semuanya orang yang zuhud, orang yang cikai-cikai. Asad bin Musa zuhud, seorang zahid. Namun bukan orang yang di kalangan manusia biasa. Ramai, tidak semua di kalangan manusia rakyat biasa. Di kalangan ulama-ulama hadis yang besar merupakan daripada khalifah-khalifah seperti Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz, Abdul Aziz bin Majishun. Dan juga sekarang Asad bin Musa. Asad bin Musa, datuknya pernah menjadi khalifah. Malah ayahnya sempat jadi khalifah sedikit sebentar. Asad bin Musa antara perawi hadis atau ulama hadis yang terkenal pada zaman beliau, tabi'in. Beliau berpangkat tabi'in. Beliau telah pergi menuntut ilmu di negeri Iraq. Kumpulkan ilmu ahli Iraq, kemudian beliau pergi ke Yaman. Iraq, kemudian pergi ke Yaman. Iraq di utara, Yaman di selatan tanah Arab. Wal Jazirah was Syam. Kemudian beliau pergi ke Jazirah dan pergi ke Syam. Bezanya kalah sikit Asad bin Musa dengan Abdul Mubarak, beliau tidak pergi ke Mesir. Beliau tak sempat ataupun tidak sempat mengumpulkan ilmu daripada ulama-ulama Mesir, walaupun pernah menuntut dengan ulama Mesir, namun tidak mengumpulkan ilmu, tidak pergi ke negeri Mesir. Kemudian antara yang terkenal yang lain tuan-tuan, insyaAllah kita berpindah ke link baru. Tadi link terputus. Okay. Antara ulama hadis yang terkenal mengadakan rihlah yang disebutkan oleh Imam Ar-Ramhurmuzi dalam kitab beliau Al-Muhaddits Al-Fasil. Contoh ketiga yang dibawa oleh beliau adalah Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal adalah pengasas mazhab Hanabilah. Beliau telah pergi menuntut ilmu di negeri Iraq dan menjadi ulama yang alim di negara tersebut. Wal Yaman, dan menuntut ilmu daripada ulama-ulama Yaman. Wal Jazirah, dan menuntut ilmu di Al-Jazirah. Wal Syam, dan menuntut ilmu di negeri Syam. Oleh kerana faktor masa, saya akan habiskan dengan cepat insyaAllah. Contoh yang keempat yang dibawa oleh Al-Imam Ar-Ramhurmuzi adalah Ishaq bin Rahuwaih. Al-Imam Ishaq ibnu Rahuwaih. Beliau telah menuntut ilmu di negeri Iraq, Yaman, Jazirah dan Syam. Kemudian contoh kelima adalah Yahya bin Ma'in. Imam Yahya bin Ma'in. Beliau telah mengadakan rihlah ke negeri Iraq, Jazirah, Mesir dan Syam. Dan yang keenam adalah Al-Imam Abu Daud As-Sijistani. Beliau telah mengumpulkan hadis di negeri Iraq, Hijaz, Mesir dan Syam. Ini semua saya tidak sebutkan dengan detail kerana tiap-tiap ulama ni pasti ada sejarah yang tersendiri. Cukup kita cerita tentang sejarah Abdul Mubarak, Asad bin Musa dan cerita Ahmad bin Hanbal. Kita semua tahu banyak kisah-kisah Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahuwaih, Imam Yahya bin Ma'in, kawan kepada Imam Ahmad, dan Abu Daud As-Sijistani. Semua inilah ulama-ulama terkenal yang saya rasa tidak perlu kita bincang dengan panjang pada malam ini. Kemudian insyaAllah pada kelas akan datang, dah kelas terakhir dalam bab ni insyaAllah, iaitu kita akan bincangkan tentang negeri-negeri yang dicari ilmu padanya, negeri-negeri yang dilakukan rihlah kepadanya. Kenapa negeri tersebut ulama pergi ke negara-negara tersebut atau negeri-negeri tersebut? Kerana ilmu terdapat di sana dan siapa ada di sana. Negeri yang akan dibincangkan untuk pertemuan yang lepas, pertemuan yang akan datang adalah negeri di Madinah Munawarah, Makkah, Baitul Maqdis, Dimashq, Baghdad dan Mesir. Kenapa ada orang pergi Madinah,
Dan bila, zaman bila Madinah ini menjadi tempat tumpuan ilmu, zaman bila Mekah jadi tempat tumpuan, zaman bila Baitul Maqdis, zaman bila Dimashq, akan kita bincangkan semuanya pada akan datang. Jadi kalau ulama hadis, mereka akan tahu. Kalau kata orang belajar hadis, mesti kita tahu mereka datang daripada ahli mana. Hadis datang dikumpul daripada ulama negeri mana. Sebab tu tidak mungkin ada orang mampu memalsukan hadis dan tak dapat dikenali kepalsuannya. Tidak mungkin. Kerana hadis Nabi SAW itu dipelihara dengan kukuh oleh ulama hadis, mereka mengetahuinya. Cukup anda sebut satu nama perawi. Sebut nama dan diketahui bahawa nama tersebut mereka daripada ahli mana. Sebab tu kita takkan mampu untuk reka hadis. Kita takkan mampu untuk membuat mereka satu sanad. Sebab tu pernah dikisahkan ahli Madinah, kita tahu bahawa dalam sejarah hadis yang paling banyak melakukan penipuan dalam hadis adalah negeri Kufah. Di negeri Kufah. Kufah terdapat ramai di kalangan di sana pendukung ataupun penyokong Syiah ataupun Syiah Rafidah di Kufah. Jadi ahli Madinah, mereka pada suatu ketika nak cuba nak tahu bahawa adakah ahli Kufah mengenali hadis Nabi ataupun tidak. Di ulama Madinah pernah reka hadis Nabi untuk diuji, untuk mereka uji. Mereka hantarkan 70 hadis. 70 hadis yang memang bukan hadis Nabi, hadis maudhu'. Oleh kerana di Iraq telah terkenal wujudnya orang yang menipu hadis. Ahli Hijaz, di Madinah Munawwarah, di Makkah dan di Hijaz, tidak diketahui ada perawi yang menipu hadis. Kecuali di kalangan maula, di kalangan mawali. Mawali artinya, ada orang datang tuntut ilmu, tak jumpa dengan muhadis, dia jumpa dengan mawalinya. Ada. Namun, muhadis ahli Madinah yang asal, atau ulama yang asal, atau perawi yang asal di Madinah Munawwarah, tidak pernah diketahui dalam sejarah mereka terlibat dalam penipuan hadis. Yang banyak berlaku penipuan hadis dari kalangan pengikut Syiah. Pengikut Syiah di Kufah. Dan pengikut Syiah juga ada di Basrah. Cuma bezanya di Basrah, ramai ulama di sana. Dan di Kufah, tidak terlalu ramai seperti di Basrah. Di Kufah, banyak berlakunya penipuan hadis dan ahli bid'ah di sana. Menyebabkan, kita tahu bahawa di Kufah, wujudnya mazhab Al-Ra'yi. Imam Abu Hanifah tinggal di Kufah. Dan mengasaskan mazhab Hanafi, yang mana pendalilan mereka banyak diambil daripada qiyas. Puncanya kenapa? Kenapa hadis tidak terlalu banyak di Kufah? Kerana Imam Abu Hanifah tidak percaya kepada perawi-perawi yang sampaikan ilmu kepada beliau. Tidak semua hadis yang beliau terima. Jadi pendekatan Abu Hanifah, beliau berpada dengan hadis yang sahih pada beliau. Selagi hadis yang disampaikan tidak sahih, beliau tak terima. Jadi dalam menentukan satu hukum, beliau lebih banyak menggunakan qiyas terhadap hadis yang ada. Dan beliau menolak sebahagian daripada hadis yang sampai kepada beliau kerana manusia ataupun orang yang sampaikan hadis di Kufah itu ada di kalangan mereka, banyak di kalangan mereka yang diketahui bahawa mereka pernah menipu hadis. Dan buat Abu Hanifah, kadang-kadang ijtihad beliau, kadang-kadang dapati bahawa beliau melakukan qiyas terhadap satu hadis yang mana qiyas beliau berbeza daripada nas. Puncanya kenapa? Kerana beliau berada di Kufah. Memang itulah cara terbaik untuk jaga agama Allah pada zaman beliau, pada waktu beliau. Sebab tu di Kufah, ahli Madinah pernah cuba nak test ahli Basrah dan ahli Kufah yang ada di Iraq. Maka mereka tuliskan 70 hadis yang palsu dalam bab fadilat yang banyak, bab fadilat. Kemudian mereka sampaikan kepada, atau tulisan tadi diberikan kepada ahli Kufah suatu ketika untuk mereka semak, dan diberikan kepada ahli Basrah. Sampai di Basrah, utusan balik semula. Utusan yang pergi ke Basrah kata, Al-Basrah menolak hadis ini. Dan mereka tidak terima hadis-hadis ini kerana mereka dapati bahawa hadis-hadis ini tidak ada sumbernya. Itu ahli Basrah. Utusan daripada Kufah balik. Utusan dari Kufah balik, ketika mereka buka kertas yang diuji tadi, mereka dapati bahawa ahli Kufah telah meletakkan sanad kepada hadis tadi sampai kepada Rasulullah.
Ini nak cerita ahli Kufah. Bukan semua ahli Kufah, bukan semua, tidak semua. Tapi ada di kalangan ahli Kufah pada zaman tersebut yang bila ahli Madinah hantarkan hadis, balik hadis yang kosong, hadis palsu tadi, dihantar, bila utusan balik, ahli Kufah kata kami tahu dia punya sanadnya. Kerana mereka letakkan 70 hadis untuk cari sanad, nak tahu siapakah sumbernya. Kononnya hadis ini mereka dengar daripada ahli Kufah. Sebab tu hadis ini takkan tersebar. Sebab 70 hadis ini kononnya diambil daripada ahli Kufah dan Basrah. Sampai di Kufah, orang Kufah pun, ni kalangan Syiah. Dia ada di Kufah, kebanyakan mereka dengan pengikut Syiah, mereka pulangkan balik hadis tadi berserta dengan sanad sampai kepada Rasulullah. Sedangkan hadis tadi bukan hadis mereka. Hadis tadi hadis rekaan. Menunjukkan bahawa memang wujud di kalangan ahli Kufah yang berdusta di atas Rasulullah SAW dan mereka kebanyakan di kalangan ahli Syiah. Sebab itulah kita dapati bahawa ulama-ulama jarah wa ta'dil sangat mengambil berat, sangat syadid, sangat ketat ketika menerima hadis-hadis yang datang kepada jalur ahli Kufah. Daripada jalur ahli Kufah atau daripada pengikut-pengikut Syiah, kerana mereka adalah orang yang kelompok manusia yang paling banyak menipu terhadap Nabi SAW. Okey, insyaAllah kita sampai sini dulu. Saya buka pada komen tuan-tuan. Saya baca soalan-soalan. Okey, Tuan Safar tanya, Ustaz, adakah kami orang awam ni bersalah seandainya ada ustaz-ustaz yang katakan boleh memohon pertolongan dengan orang mati? Alasan roh si mati masih hidup. Okey, ini soalan luar daripada tajuk yang kita bincangkan malam ini, tapi saya jawab insya-Allah. Adakah soalannya kita ulang balik, Ustaz, adakah kami orang awam ni bersalah seandainya ada ustaz yang katakan boleh memohon pertolongan dengan orang mati? Orang awam tak salah lah, yang salah ustaz tu lah. Kalau nak tanya bersalah atau tidak, orang awam tak salah, yang ustaz tu salah. Yang salah orang awam yang mengikuti ustaz tersebut. Yang salah orang awam yang ikut pergi minta bantuan ataupun istighasah dengan ahli kubur. Cuma saya nak bantah apa yang disebutkan di sini. Jadi alasan yang diberikan, roh si mati masih hidup. Untuk pengetahuan kita, kematian merupakan perpindahan, bukan ketiadaan. Ini adalah perkara yang rajah ketika kita bincang masalah tauhid, masalah akidah. Kematian merupakan perkara wujudi, bukan perkara adami. Ini dalam ilmu kalam dibincangkan dan dibincangkan oleh ahli sunnah. Kematian, selepas kematian bukanlah perkara yang mentiadakan. Kematian adalah perkara yang wujud. Apa arti wujud? Bila kita mati, bukan bererti kita hilang dan habis. Kematian, mati itu sendiri merupakan makhluk. Mati itu sendiri satu perkara yang wujud, yang memindahkan kita pada satu alam kepada alam yang baru. Daripada alam dunia kepada alam barzakh atau pada alam akhirat. Jadi mati bukanlah perkara yang tidak wujud. Mati itu makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Suatu di hari kiamat, setelah semua Allah memasukkan semua ahli syurga ke dalam syurga, dan semua orang yang diazab dalam kubur yang layak masuk syurga dikeluarkan semuanya, dan hanya tinggal ahli neraka yang kekal selamanya. Allah Subhanahu Wa Taala datang dan perintahkan malaikat datangkan maut dalam bentuk seekor kibas, seperti seekor kambing kibas. Dan semua ahli syurga dan ahli neraka ketika itu nampak sahaja kibas tadi, mereka tahu itu adalah maut. Itu dibentukkan, dan Allah berikan kefahaman, Allah berikan ahli syurga dan ahli neraka kenal apakah yang dibawa. Kemudian kata malaikat itu diperintahkan untuk menyembelih maut yang berbentuk kibas tadi, dan dikatakan kepada ahli syurga kekal untuk kalian selama-lamanya, ahli neraka kekal kalian selama-lamanya dalam neraka. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis saya riwayatkan dengan makna. Jadi maut ini memang perkara yang wujud. Jikalau alasan boleh meminta pertolongan dengan orang mati kerana si mati masih hidup, iaitu di kalangan orang-orang jihad fi sabilillah, di kalangan wali-wali orang yang baik masih hidup, hakikatnya semua orang yang mati masih hidup. Termasuk yang baik, yang jahat, yang mukmin, yang kafir, semua hidup. Semua hidup. Kerana kematian bukan suatu perkara ketiadaan. Kematian hanya memindahkan seseorang pada alam yang baru. Cuma alam yang baru itu dinamakan sebagai alam barzakh.
alam yang terdinding, alam yang lain daripada alam dunia. Alam yang lain daripada alam dunia. Alam dunia ialah kehidupan kita perlu makan, minum dan kita perlu beramal. Perlu beramal. Alam barzakh hanyalah alam untuk menerima balasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala sementara sampai waktu hari akhirat. Jadi alam barzakh bukan alam beramal. Kita hanya beramal sekali. Jadi ketika ada orang yang pergi meminta tolong kepada orang yang alam barzakh, hakikatnya mereka meminta tolong kepada orang yang telah mati, yang berada dalam barzakh, yang tidak mampu membantu kita sedikit pun. Sebab itu hukum yang orang yang beristighasah minta tolong dengan si mati, dengan orang yang telah mati, hukumnya adalah syirik. Kerana meminta tolong kepada si mati dalam bab perkara yang tidak mampu dilakukan oleh si mati. Berbeza kita, tak semua kita minta tolong dengan makhluk syirik. Kalau kita minta tolong dalam bab makhluk boleh bantu. Waktu si mati tadi masih hidup, kita minta dia tolong angkat barang, minta tolong dia, minta pinjam duit, minta tolong dia urut, dia masih hidup dan mampu membantu kita. Itu satu asbab yang dibenarkan oleh syarak. Tetapi selepas orang yang meninggal tadi, orang yang kita nak minta tolong tadi telah meninggal, dia tidak mampu membantu kita. Jadi hakikatnya ada orang pergi minta kepada makhluk tadi, pada si mati, dia telah bergantung kepada selain Allah dalam urusan yang hanya Allah Subhanahu Wa Taala mampu bantu. Jadi setelah bila kita minta kepada selain daripada bab-bab yang boleh mampu dibantu oleh orang hidup, bab yang lain tu hanya Allah yang mampu bantu. Jadi kita telah mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semua orang yang mati, mereka semua hidup. Cuma bezanya bagaimana keadaan kehidupan mereka. Bagaimana keadaan kehidupan mereka. Semua mereka takkan masuk campur urusan dunia. Mereka dah selesai. Mereka telah pun selesai. Mereka telah diuji di dunia dan mereka selesai urusan mereka dengan dunia. Yang tinggal urusan mereka adalah ke depannya. Jadi semua mereka berada dalam barzakh, tidak lagi berhubung dengan alam dunia, kecuali dalam bab-bab yang dikecualikan oleh dalil. Contoh waktu kita beri salam, waktu kita melakukan amal soleh, kemudian amal soleh sampai kepada pahalanya kepada ibu bapa kita, kita menghadiahkan, kita sedekah, kemudian niatkan untuk ibu bapa kita, pahala itu sampai, mereka tahu, mereka sedar bahawa pahala itu sampai kepada mereka dan bermanfaat kepada kehidupan mereka. Itu adalah bab-bab yang dikecualikan. Namun bukanlah ianya terbuka sehingga orang mati dapat dengar dan faham apa yang kita dengar. Jadi alasan kata mereka hidup belum cukup. Kerana semua orang hidup. Yang membezakan antara orang mujahidin dan orang-orang yang saleh dengan yang tidak saleh adalah bagaimana kehidupan mereka. Sebab Allah sebut, wala tahsabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwatan. Jangan kamu sangka orang-orang yang meninggal fi sabilillah itu mati. Mereka ni orang-orang yang mati, artinya habis begitu saja. Bahkan ahya'un 'inda rabbihim. Mereka hidup di sisi Tuhan mereka. Ini semua hidup. Ayat tu tak habis kat situ. Ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Dalam keadaan diberikan kurniaan dan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yurzaqun, Allah berikan kemuliaan, Allah muliakan mereka, Allah berikan nikmat pada mereka. Bezanya mereka hidup dalam keadaan nikmat, namun ketika itu Allah sebut Allah yang memberikan rezeki pada mereka dan mereka tidak melakukan apa-apa, mereka hanya menerima apa yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada mereka. Dan alam barzakh bukan alam untuk beramal. Berbeza daripada waktu mereka masih hidup. Waktu mereka masih hidup, kita boleh minta bantuan. Termasuk minta bantuan untuk mereka doakan. Sebab tu kalau kita minta mereka doakan, namanya bertawassul. Kalau mereka masih hidup, kita minta mereka doakan, artinya kita bertawassul dengan orang soleh yang masih hidup. Apa maksud orang soleh? Orang yang memang sentiasa melakukan amal soleh, atau orang-orang yang kita rasakan mereka berada dalam keadaan soleh. Contoh orang pergi haji berada di Arafah, kita minta dia doakan di Arafah. Orang yang sedang tawaf, kita minta dia doakan.
Kawan kita yang puasa, ketika dia nak doa, waktu petang nak berbuka, kita minta dia doakan. Kawan kita yang selalu bangun qiyamul lail, kita rasakan bahawa waktu qiyamul lail itu waktu Allah SWT mendengar doa hamba-hambanya, kita minta kawan kita doakan untuk kita. Itu namanya bertawassul dengan orang soleh. Sama ada orang soleh tersebut, orang yang diketahui kesalihannya secara umum, atau orang yang pergi mengamalkan amal soleh. Jadi waktu mereka hidup, mereka masih beramal, ya, kita boleh minta bantuan. Namun setelah kematian, mereka tidak lagi beramal. Mereka tidak lagi beramal. Tidak ada amalan yang mereka lakukan. Mereka hanya terima rezeki. Dan mereka terima balasan yang Allah SWT berikan pada mereka. Jadi kalau kita pergi minta bertawassul kepada orang yang telah mati, hukumnya bid'ah. Bid'ah haram. Kenapa? Sebab orang tadi, kita telah menjadikan suatu perkara sebagai asbab yang merupakan perkara yang sepatutnya bukan asbab. Menjadikan suatu urusan yang bukan sebab kepada suatu perkara yang kita nak sebagai suatu asbab. Itu jatuh kepada bid'ah. Malah kadang-kadang kalau dibincangkan masalah ni, kadang-kadang boleh bawa berlakunya kepada berlakunya syirik kecil dan seterusnya. Kadang-kadang boleh sampai syirik besar apabila sampai ke tahap istighasah. Apa beza istighasah dengan tawassul? Tawassul kita minta tolong, kita minta dengan Allah melalui perantaraan orang yang kita jadikan sebagai wasilah tadi. Tawassul. Jadi kalau untuk jadi perantaraan, kita minta dengan Allah, anak kita lulus melalui perantaraan apa? Perantaraan orang soleh yang pergi ke Mekah. Kita minta dengan Allah direct, itu jelas. Yang kedua, kita minta tolong orang yang pergi Mekah, tolong doakan. Tak salah. Doa kita boleh direct dengan Allah, boleh melalui tawassul. Tawassul artinya minta tolong orang soleh. Ataupun dengan cara minta dengan bertawassul dengan amal soleh kita. Kita nak anak kita lulus, akhirnya kita cari orang miskin, kita bantu. Waktu kita bantu, berikan sedekah pada orang miskin tadi, kita buat amal soleh, kita berdoa pada Allah, Ya Allah, Ya Tuhanku, dengan amalan soleh, dengan sedekah yang aku lakukan pada hari ini, Ya Allah, mudahkanlah urusan anakku dalam peperiksaan. Boleh. Bertawassul dengan amal soleh. Atau bertawassul dengan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Tatkala kita nak minta rezeki, kita tahu Ya Allah, Ya Allah, pada hari ini kita minta rezeki, maka kita pun kaji nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Ada nama Ar-Razik, ada nama Al-Mu'ti, ada nama Allah Subhanahu Wa Taala Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ada nama Allah Subhanahu Wa Taala nama-nama yang Al-Wafi, dan nama-nama yang sabit daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nama-nama yang disebutkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ada kaitan dengan permintaan kita. Kita pun hari itu kita doa dengan menyebutkan nama-nama tersebut, panggil nama Allah dengan pelbagai namanya yang berkaitan dengan doa. Kita minta sebut, bertawassul dengan nama-nama, dan kita menyebutkan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu tidak salah. Tapi kalau pergi kepada orang yang mati, minta mereka doakan untuk kita, memang mereka tidak berdoa. Yang kedua, kita minta. Ada orang kata, kami tak minta si mati doakan. Kami minta dengan Allah, dengan keberkatan pangkat mereka, kedudukan mereka di sisi Allah SWT. Ini yang tidak sabit. Berdoa dengan jah, berdoa dengan pangkat orang lain. Ya, contohnya Nabi SAW mempunyai pangkat yang sangat tinggi di sisi Allah SWT. Jelas. Tapi itu hubungan Nabi dengan Allah. Hubungan Nabi adalah manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita dengan Nabi kat mana? Apa kaitannya Nabi memiliki kedudukan tinggi dengan kita? Sebab tu kita nak tawassul dengan Nabi cara macam mana? Caranya adalah, kalau Nabi masih hidup, kita pergi minta Nabi. Minta tolong Nabi doakan. Sebab apa? Di situ baru ada kaitan antara kita dengan Rasulullah. Sebab kita minta bantuan dengan Nabi untuk doakan. Namun setelah Nabi wafat, apa yang tinggal? Hubungan kita dengan kedudukan Nabi tak ada hubungan apa-apa. Kecuali kita mengamalkan amal-amal soleh yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi apa yang Nabi ajar, kita amalkan. Bila kita amalkan, keberkatan amalan inilah yang menghubungkan antara kita dengan Rasulullah SAW. Bukan berarti bila Nabi berada di tempat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, kita guna nama Nabi minta dengan Allah. Tak. Itu tidak warid dalam mana-mana, tidak dalam warid mana-mana riwayat. Walaupun masalah ada khilaf di kalangan sebagian para ulama, tapi ini masalah yang orang-orang membolehkan, tidak mempunyai hujah yang kuat dalam masalah ini.
Orang-orang yang menyebutkan hujah ini tidak mengemukakan hujah yang kuat. Jadi kita bertawasul dengan Rasulullah, minta bantuan dengan Rasulullah SAW untuk doakan, ataupun beramal dengan sunnah Rasulullah SAW. Dengan amalan yang sunnah tadilah kita minta bertawasul dengannya. Sebab tu syafaat Nabi bukan kita dapat dengan cara pergi kat kubur Nabi minta syafaat. Tak, syafaat Nabi dengan cara kita mengamalkan sunnah Rasulullah, dan sunnah tadilah yang menyebabkan, sebab kita beramal dengan sunnah Rasulullah, itulah yang memberi syafaat kepada kita. Ya, bertawasul dengan amal soleh itu antara perkara yang akan memudahkan kita mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas insya-Allah. Ada komen seterusnya? Kalau tak jelas soalan saya, sahabat boleh kemukakan. Saya jawab secara spontan. Kadang-kadang sebahagian daripada poin yang mungkin tidak jelas. Kalau masih tak jelas, tuan boleh komen, dan siapa sahaja boleh komen. Okey, Tuan Safar tanya lagi, istighasah tu apa pula? Takut terlupa. Okey, tawassul dengan istighasah, dua istilah yang sering kadang-kadang orang kita yang belajar tidak bezakan. Tawassul ialah kita menjadikan seseorang sebagai perantaraan antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Perantaraan artinya kita minta dengan Allah melalui mereka. Minta kepada Allah melalui mereka. Ini tawassul. Tawassul dalam syarak yang jelas yang disepakatkan ulama ada 3 perkara. Tawassul menjadikan perantaraan, menyebut nama-nama Allah, sifat-sifat Allah. Yang kedua, tawassul dengan amal soleh yang kita lakukan. Ketiga, bertawassul dengan orang soleh yang masih hidup untuk mereka doakan. Ini tawassul. Yang kedua adalah istighasah. Istighasah artinya kita memohon bantuan kepada orang yang kita seru namanya untuk mendapatkan sesuatu. Contohnya Syiah pergi bertawassul di depan kubur Husain. Ya Husain, ya Husain. Pergi ke depan kubur Fatimah. Ya Zahra. Pergi kat depan kepada kubur Sayyidina Ali. Ya Ali, ya Ali. Amalan istighasah ini dilakukan oleh golongan Syiah. Mereka bertawassul, memohon kepada Ali, minta pada Ali, minta pada Husain, ya madad, madad. Minta bantuan daripada orang-orang yang dianggap sebagai imam-imam mereka. Dan perkara ini namanya istighasah. Istighasah artinya memohon bantuan daripada orang yang kita serukan. Sebab tu istighasah daripada istilah ghauth, iaitu bantuan. Istighasah memohon bantuan. Bagi di kalangan orang-orang yang mengatakan dibenarkan istighasah, bila kita kata apa bezanya Syiah menyuruh Husain dengan kalian menyuruh nama wali-wali tertentu. Minta maaf kalau saya sentuh, sebahagian daripada orang pergi kepada kubur Habib tertentu, menyeru nama Habib tersebut. Saya kata, orang yang pergi seru, Syiah yang pergi seru nama Sayyidina Ali, seru nama Hasan, Husain, lebih dekat. Hasan, Husain dan Ali, keturunannya lebih dekat dengan Rasulullah dan jelas berbanding dengan Habib-Habib. Minta maaf, saya jarang sebut masalah ni dan menyebut ada orang pergi kat kubur tertentu atas alasan. Atas alasan tak apa, kerana dia Habib. Tak, salah. Kita tahu kedudukan orang yang soleh. Kalau Habib itu orang soleh, kedudukan orang soleh sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tahu kedudukan yang mulia, Nabi-Nabi, Rasul-Rasul, kedudukan yang mulia Sayyidina Ali, kedudukan mulia Hasan Husain sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Namun amalan istighasah, memohon bantuan itu dengan orang yang telah mati adalah perkara syirik. Sebab itu Syiah, antara kesesatan Syiah ialah mengajarkan istighasah kepada orang yang mati. Dengan alasan imam mereka masih hidup. Dengan alasan imam mereka tidak mati. Sebab tu amalan Syiah tadi, tak boleh kita double standard. Syiah buat boleh jadi syirik, boleh jadi haram. Tiba-tiba orang kita buat tak salah. Salah, tetap salah. Orang pergi minta nombor ekor, salah, haram, syirik, minta bantuan kepada orang yang telah mati. Tapi orang yang pergi minta perkara yang tidak salah. Bab meminta tolong tetap sama. Orang pergi pakai t-shirt salah, pergi pakai jubah tak salah. Ini satu neraca cara untuk ukur satu perkara, satu neraca
yang tidak betul dalam mengukur satu masalah. Jadi soalannya istighasah tu apa pula? Takut terlupa. Istighasah ialah memohon bantuan. Bantuan atau mohon menyelesaikan masalah. Mana ghaus ni adalah bantuan yang untuk menyelesaikan suatu masalah. Kalau ada masalah, kita mohon bantuan. Dia menyeru. Istighasah ni tak semestinya dekat kubur. Ada sebahagian daripada orang diseru nama wali tertentu. Ya Abdul Qadir, wahai Syekh Abdul Qadir, bantulah kami. Saya pernah dengar seorang ustaz, ada rakaman, beliau mengatakan bahawa bila berlaku masalah, minta seru je Syekh Abdul Qadir. Sebab dia akan dengar. Abdul Qadir tak mati, dia wali. Bila orang sebut nama dia, dia akan dengar. Dan dia diceritakan kononnya di kubur sekalipun, katanya gurunya bermimpi ada seorang orang awam ni mati. Dia siap biasa dah, ada masalah panggil Abdul Qadir. Sebab Abdul Qadir akan dengar. Dan mereka kata kita panggil Abdul Qadir akan dengar, Abdul Qadir akan tolong. Dan ada yang kedua, masalah yang kedua. Sebagian orang kata kalau kita suruh nama Abdul Qadir Al-Jailani, kita minta Abdul Qadir atau Syekh Jailani, mereka kata kita bukan minta dengan Jailani, kita minta dengan Allah, tapi dengan perantaraan Jailani. Cuma mulut kita suruh pada Jailani. Saya kata betulkanlah terus. Kalau betul-betul minta dengan Allah, kenapa tak minta dengan Allah direct? Perlu sebut, kenapa perlu suruh nama orang yang mati kalau betul-betul nak minta dengan Allah? Ini suatu namanya istighatsah. Istighatsah hukumnya istighatsah kepada yang mati hukumnya syirik, dan ini bukan saya kata, buka pada semua kitab-kitab Ahlussunnah berkaitan dengan perkara ini. Okey. Kemudian kata Tuan Haji Syarudin, Syarudin Mustafa, Ustaz, syurga seluas langit dan bumi. Apakah ini satu syurga? Adakah ini satu syurga atau syurga kepada seorang ahlinya? Maaf di luar skop. Syurga dan neraka wallahu alam. Langit dan bumi dan sebagainya, syurga dan neraka satu perkara ghaib yang kita tahu bahawa hadis-hadis menunjukkan bahawa syurga seseorang itu luasnya langit dan bumi, luasnya dengan keluasan yang kita tahu langit dan bumi ini terhad hanyalah salah satu makhluk yang kecil berbanding dengan makhluk-makhluk yang lain. Nabi pernah bandingkan langit dan bumi ini, dan satu riwayat yang sebagian ulama mendhaifkan sebagainya mengatakan hadisnya hasan, membandingkan antara langit dan bumi dan segala isinya, kalau dibandingkan dengan kursi hanya seperti satu titik hitam yang berada, satu cincin yang dicampakkan di tengah padang pasir yang luas. Yang luas itu adalah kursi, dan langit dan bumi adalah hanya seperti cincin. Jadi dengan keluasan tersebut, syurga berada di antara, syurga itu berada di atas langit dan berada di bawah arasy dan kursi. Syurga berada di antara tersebut, jadi tidak mustahil bahawa syurga yang luas itu, tiap-tiap orang memiliki syurga yang lebih luas daripada langit dan bumi, itu tidak mustahil. Namun lebih detailnya tidak disebutkan dalam mana-mana nas. Wallahu alam. Wallahu alam. Cuma syurga itu sangat luas. Tiap-tiap orang akan mendapat syurga yang seluas langit dan bumi ataupun lebih besar daripadanya. Jadi istilah langit dan bumi itu membandingkan bahawa sangat besar dan luasnya syurga tersebut. Okey, Tuan Safar tanya lagi. Al-ma'unah apa pula Ustaz? Al-ma'unah adalah bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Al-ma'unah adalah bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Istilah ini tidak dibincangkan detail dalam kitab-kitab tauhid kerana ia adalah bantuan yang biasa, kecuali bagi mereka yang ada kaitannya, mengaitkan al-ma'unah dan membezakannya dengan istidraj dan sebagainya, itu dalam bab istilah. Pada hakikatnya ma'unah adalah bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Antara bentuk ma'unah adalah seperti bantuan Allah ketika kita meminta bantuan pada Allah, seperti karaman, antara bentuk ma'unah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga perbincangan-perbincangan yang lain. Al-ma'unah artinya bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma istilah ini tidak dibincangkan dengan detail kerana dia bukanlah istilah khusus yang membezakan antara satu bentuk bantuan dengan bantuan yang lain. Beza dengan istighatsah. Istighatsah meminta, menyeru nama, minta ghaus. Istighatsah hendaklah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta bantuan direct pada Allah. Tidak boleh menyeru nama selain Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita menyeru selain nama Allah, seolah-olah kita meminta bantuan ataupun memang kita minta bantuan dengan makhluk tersebut, dan itu adalah perkara syirik, mohon bantuan kepada satu makhluk. Berbeza dengan minta bantuan pada makhluk pada asbabnya yang dibolehkan. Minta bantuan makhluk yang masih hidup,
Jadi masih hidup, makhluk masih hidup sekalipun pada bab yang dia mampu bantu. Kita minta tolong dengan doktor, ketika doktor bantu minta tolong anak kita basuh pinggan, minta tolong ayah kita ajarkan satu ilmu, minta tolong kawan kita hantar kita ke sekolah, semua minta bantuan yang berbentuk asbab dibenarkan. Tapi kalau minta bantuan seorang yang masih hidup dalam perkara yang tak mampu, contoh minta dia ubah hati seseorang, minta bantuan. Jadi kalau ada orang minta bantuan dengan seorang yang walaupun dia masih hidup, tapi dalam perkara yang tak mampu dilakukannya, minta kita pergi menyuruh kepada orang hidup, suruh nama dia, pada satu yang perkara tak mampu, ini juga perkara ini diharamkan. Ini adalah perkara bid'ah dan boleh jatuh kepada syirik kecil. Dan kadang-kadang boleh jatuh pada syirik besar, ikut pada keadaan dalam perbincangan yang detail. Ataupun menyeru orang yang hidup yang tidak mendengarnya. Kawan kita berada kat Mekah. Berada di Mekah. Waktu kita sakit, meraung kesakitan, memanggil-manggil menjerit nama dia. Dan panggil tu bukan seru untuk luahkan perasaan. Memang minta bantuan. Di situ juga diharamkan oleh syarak. Sama hukumnya seperti minta bantuan dengan orang yang mati. Iaitu minta suatu perkara yang tidak mampu dibantu. Yang tidak, Allah tidak menjadikan orang tersebut sebagai asbab untuk menyampaikan hajat kita. Namun minta bantuan dalam bab yang memang Allah jadikan mereka asbab. Minta kita bergantung kepada ubat yang memang asbab dalam membantu kita menyembuhkan penyakit. Kita bergantung kepada komputer untuk cari maklumat. Kita bergantung kepada gaji kita untuk meneruskan kehidupan, untuk beli makanan. Minta bantuan kepada makhluk pada suatu asbab yang dibenarkan syarak, itu adalah sebahagian daripada kesempurnaan tawakal. Kesempurnaan tawakal pada Allah. Tawakal pada Allah dengan menunaikan atau mencari asbab. Jika minta bantuan kepada orang pada tempat yang dia mampu bantu, itu artinya mengambil asbab, bukan syirik. Syirik ialah meminta bantuan pada suatu makhluk pada suatu perkara yang pasti dia tidak akan mampu membantunya, atau perkara yang bukan berada di bawah kuasaannya, di bawah kuasanya. Tapi kalau minta bantuan kawan kita untuk mendapatkan projek, kita rasa dia boleh bantu, kemudian diketahui boleh tak bantu, itu masalah dunia, masalah biasa. Bukan minta dia hidupkan orang mati, bukan minta dia tahu isi hati orang sebagainya. Ini perkara-perkara yang hanya disebabkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, perkara-perkara rububiyah. Hari ini isu Tuan bin Hussein bin Faisal, hari ini isu pejabat agama Sertu Pasaraya. Saya tak komen, melibatkan institusi tertentu. Mereka ada ijtihadnya. Namun wallahualam, kalau tanya pendapat saya, adakah perlu Sertu Pasaraya dan sebagainya hanya kerana mungkin babi masuk dalam kedai tertentu? Wallahualam, zahirnya babi sebab berada dalam kering. Berada dalam keadaan kering sebagai ikut video, bukan dah pada dia basah. Jadi tak perlu disertu walaupun dalam mazhab Syafi'i. Yang keduanya, yang perkara yang jelas yang perlu disertu dalam jumhur adalah masalah apabila anjing, air liur anjing ataupun anjing yang basah. Manakala bab babi ini ada khilaf yang besar, khilaf yang dalam masalah fiqh. Jadi saya tidak komen begitu banyak. Itu lebih kepada tiap-tiap agama ada penasihat agamanya. Cuma kalau tanya masalah peribadi, saya wallahualam kurang, mungkin tidak perlu. Namun untuk berjaga-jaga, wallahualam, itu lebih, saya prefer tuan-tuan rujuk kepada orang yang mahir dalam masalah fiqh. Masalah fiqh ni saya hanya beritahu apa yang saya belajar dari segi pendetailannya. Saya bukanlah ahlinya dalam bab-bab ini, walaupun pernah belajar hafal hadis tertentu. Namun dalam bab nak tahu tentang lebih detail untuk menafikan perbuatan orang lain, ianya lebih perlu kepada kajian yang lebih mendalam. Wallahu alam. Walaupun secara zahirnya, secara umumnya, memang kalau tidak dikemukakan sebarang hujah, sekadar yang saya tahu, sepatutnya tidak perlu. Wallahu alam. InsyaAllah sampai sini saja. Saya tak tahu link pertama ada ke tidak soalan tuan-tuan. Kalau ada, saya akan jawab langsung di komen, insyaAllah. Kalau ada, saya akan jawab di komen. Yang di link kedua ini saja soalan yang saya temu. Semoga Allah SWT, semoga
apa yang kita belajar pada malam ini ada penambahan ilmu pada tuan-tuan dan puan, ada kebaikannya. Semoga Allah SWT memberkati ilmu tersebut, dan sekiranya ada kelemahan dan kesalahan, semoga Allah SWT mengampunkan kesalahan dan kelemahan tersebut, dan Allah SWT memberikan hidayah kepada kita semua, dan Allah menyedarkan kita sekiranya ada kesilapan. Allah akan, dari hari ke hari Allah akan tambahkan ilmu kita, dan antara cara untuk kita mohon ampunan daripada Allah SWT dalam majlis-majlis seperti ini adalah dengan kita membacakan kafaratul majlis. Jadi kita tutup kafaratul majlis pada malam ini, insya-Allah. Saya minta semoga Allah SWT jadikan kita di kalangan ahli-ahli syurga, dan semoga usaha kita yang singkat ini mendapat menjadi salah satu sebab masuk syurga. Sebelum tutup, ada sikit soalan, minta bantuan sesuatu pada makhluk tentang perkara ghaib, seperti mengubah hati seseorang, adalah syirik. Sebab perkara ghaib, kena minta pada yang ghaib itu Allah SWT. Ya, itu betul. Wa jazakum khairan wa barakallahu fikum. Terima kasih kepada Ummu Zubair dan pada yang lain. Hayakumullah. Semoga Allah SWT terima amalan kita semua. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.